Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru. Hari ini, kumpulan saya nak bincangkan tentang analisis menyeluruh artikel. Dan untuk artikel yang kami kaji pada hari ini ialah positifnya integrasi teknologi dan di bawah ialah URL link yang kami adakan untuk artikel ini. Sebelum itu, saya nak membincangkan tentang isi kandungan untuk artikel yang kami kaji hari ini. Yang pertama ialah pengenalan, kedua ialah sinopsis artikel secara terperinci, ketiga ialah analisis berdasarkan 3 aspek utama, keempat ialah perbincangan lanjutan yang mewujudkan analisis mendalam, kelima ialah kesimpulan dan keenam ialah rujukan. Sebelum masuk topik, saya nak memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Darren Chu Zong Siong. Nama saya ialah Xiao Yik Han. Dan saya Feng Xiong Hao. 1.0 iaitu pengenalan. Di fajar era digital yang berkembang pesat, di mana pertumbuhan dan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terbentang, penggunaan teknologi dalam sektor pembinaan telah menjadi keperluan dan bukan lagi satu pilihan. Transformasi teknologi ini dipengaruhi oleh perkembangan revolusi industri 4.0 yang memperkenalkan kelengkapan canggih seperti kecerdasan buatan, internet pelbagai benda, big data dan otomasi pintar. Industri pembinaan yang dahulunya sinonim dengan kerja manual dan proses tradisional, kini berevolusi menjadi sektor yang lebih berfokus kepada keselamatan, kecekapan dan analisis data. Artikel positifnya integrasi teknologi oleh Oxford _2025 menyoroti perubahan positif yang dibawa oleh integrasi teknologi dalam bidang pembinaan. Penulis menekankan bahawa teknologi bukan saja mempertingkat keselamatan, tetapi juga membolehkan pengurusan tapat yang lebih sistematik melalui alat seperti kamera AI, drone, penderia keselamatan dan peranti boleh pakai. Artikel ini turut membincangkan bagaimana pemantauan secara masa nyata dapat mengurangkan risiko kemalangan serta memastikan pekerja mematuhi prosedur keselamatan. Analisis komprehensif ini akan memecahkan kandungan artikel berdasarkan 3 aspek kritikal yang diminta dalam tugasan, iaitu keutuhan wacana, ketepatan penulisan rujukan menggunakan format APA dan kejelasan penulisan. Dalam bahagian saya iaitu 2.0 sinopsis artikel secara terperinci. Artikel ini bermula dengan memperkenalkan isu keselamatan di tapak pembinaan yang sejak sekian lama menjadi kebimbangan utama dalam industri. Kemalangan sering berlaku kerana kurangnya pengawasan, keletihan pekerja, prosedur keselamatan yang tidak dipatuhi, serta kekurangan sistem amaran awal. Penulis menegaskan bahawa teknologi moden mampu menangani masalah ini dengan lebih efektif berbanding dengan kaedah tradisional. Seterusnya, artikel menerangkan penggunaan kamera pengawasan yang dilengkapi kecerdasan buatan iaitu AI. Kamera ini bukan sekadar merakam tetapi berfungsi menganalisis tingkah laku pekerja, mengenal pasti risiko serta mengeluarkan amaran secara automatik. AI juga boleh mengenal pasti pergerakan berbahaya, kejatuhan pekerja dan pelanggaran prosedur operasi standard iaitu SOP keselamatan. Selain itu, artikel turut menyentuh penggunaan peranti boleh pakai seperti helmet pintar, jaket keselamatan, bersensor dan smartwatch industri. Teknologi ini membolehkan sistem pemantauan berekod keadaan fisiologi pekerja seperti kadar degupan jantung, tahap keletihan dan suhu badan. Jika bacaan berada di luar jurat normal, sistem akan menghantar amaran segera kepada pengurus tapak. Penulis turut menekankan manfaat drone dalam pemantauan kawasan sukar diakses, sensor LOT untuk mengesan pergerakan struktur serta analisis data yang membantu membuat keputusan lebih tepat dan pantas. Walaupun fokus utama artikel adalah pada kelebihan, penulis juga menyentuh secara ringkas tentang cabaran seperti isu privasi, data sensitif dan kos pelaksanaan. Namun, artikel tidak memperincikan bahagian cabaran ini secara mendalam. Secara keseluruhan, artikel ini memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi dapat menjadikan industri pembinaan lebih selamat, cekap dan sistematik. Mari kita lihat 3.0
Analisis berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama, analisis keutuhan wacana. Keutuhan wacana merujuk kepada kesempurnaan keseluruhan total yang merupakan suatu kesatuan ucapan, pertuturan, percakapan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Analisis terhadap artikel, positifnya integrasi teknologi memperlihatkan beberapa kekuatan yang jelas dari segi pembinaan wacana, namun tetap mempunyai beberapa penambahbaikan. Artikel ini menampilkan satu tema besar, iaitu teknologi meningkatkan keselamatan dan kecakapan dalam industri pembinaan. Penulis berjaya mengekalkan fokus tersebut dari awal hingga akhir. Daripada memperkenalkan isu keselamatan, artikel terus memperincikan jenis teknologi yang digunakan, sebelum disimpulkan dengan manfaat kepada industri. Kesinambungan ini memperkukuh keutuhan wacana kerana tajuk, isi dan kesimpulan bergerak dalam satu arah yang sama. Selain itu, tiada penyimpanan topik dan setiap contoh teknologi membantu menyokong tema utama. Dengan ini, pembaca tidak keliru dengan fokus artikel dan berdekatan menunjukkan wacana yang koheren dan stabil. Analisis keutuhan semantik. Tema utama jelas dengan membincangkan manfaat integrasi teknologi seperti AI, drone, IoT, peranti boleh pakai dalam keselamatan tapak binaan. Artikel konsisten berbicara tentang bagaimana teknologi meningkatkan keselamatan, kecekapan produktiviti, dan berpotensi risiko data. Terdapat hubungan logik semantik antara perenggan bermula dengan pengenalan gelombang teknologi, kemudian manfaat dari segi keselamatan, pengurusan data dan cabaran. Akhirnya, kesimpulan implisit bahawa integrasi mesti terancam. Selain itu, artikel menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Contoh, amaran masa nyata dengan mengalihkan budaya reaktif kepada pencegahan. Ini memperkuatkan kesatuan semantik kerana pembaca dapat memahami sebab teknologi menyebabkan budaya pencegahan. Keseluruhan wacana semantik adalah mantap kerana tidak ada bahagian yang melenceng jauh dari topik integrasi teknologi dan keselamatan binaan. Keutuhan leksikal. Penulis menggunakan perbendaharaan kata yang relevan dengan topik teknologi dan pembinaan seperti kamera analitik, AI, drone pemeriksaan udara, pendirian internet kenderaan IoT, peranti boleh pakai, keselamatan pekerjaan, audit automatik, jejak audit, dan sebagainya. Ini telah menunjukkan kesatuan leksikal. Selain itu, pengulangan istilah penting seperti integrasi teknologi, pemeriksaan tapak binaan, amaran masa nyata yang membantu menjaga kesinambungan. Dengan ini, penggunaan kata asing atau istilah yang tidak konsisten. Misalnya, tiba-tibanya menggunakan istilah sangat teknikal yang tak dijelaskan kerana penulis cukup konsisten untuk khalayak umum pembaca cyber dan teknikal ringan. Pilihan leksikal juga menyokong nada formal tetapi mudah difahami. Ini penting dalam wacana ilmiah atau semi-ilmiah. Keutuhan gramatik. Suatu ayat keseluruhannya adalah jelas dan bebas dari kesalahan besar. Tata bahasa seperti ayat-ayat yang dibentuk dengan betul dan hubungan antara ayat logik. Contohnya, menggunakan manakala di sebalik, beliau berkata,
dan katanya telah menunjukkan penggunaan konjunksi tanpa alehan untuk menyambung idea. Subjek, predikat, dan objek disusun dengan baik dalam kebanyakan ayat seperti sistem kamera mengesan. Tetap digabungkan, bacaan berarti boleh pakai, merekod, dan sebagainya telah menjadikan makna mudah difahami. Selain itu, ada rujukan yang jelas seperti beliau berkata dan menurutnya yang membantu mengekaukan kesinambungan wacana. Strato pengerenggan juga tersusun. Setiap renggan membuka dengan idea utama dan kemudian meneruskan dengan perincian, lalu ditutup dengan implikasi atau penegasan semula. Keutuhan fonologi. Dalam teks bertulis, keutuhan fonologi lebih abstrak kerana fonologi biasanya merujuk kepada aspek lisan, yaitu bunyi dan intonasi. Namun, dalam penulisan wacana, kita boleh lihat irama dari segi susunan ayat dan variasi struktur ayat supaya tidak jemu atau menonton. Artikel ini menggunakan variasi struktur ayat. Ada ayat panjang seperti tata digabungkan. Ada ayat yang juga lebih ringkas. Ekosistem pembinaan juga semakin matang. Ini memberikan flow yang baik dan elakkan teks terasa terlalu membosankan. Penggunaan istilah teknikal dan frasa boleh melodi tekstur kerana pembaca dapat merasai progres daripada teknologi ke implikasi. Jadi, meskipun bukan fonologi dalam erti bunyi, ritma wacana terasa natural dan lancar. Dan untuk 3.2 iaitu ketepatan penulisan sumber rujukan merujuk kepada APA ke-7 format. Penulisan sumber rujukan mengikut format APA iaitu American Physiology Association memainkan peranan penting dalam tugasan akademik kerana ia memastikan ketelusan integriti, kesahihan maklumat dan kebolehkesanan sumber. Dalam konteks analisis artikel positifnya integrasi teknologi, aspek ketepatan rujukan merupakan elemen kritikal bagi memastikan tugasan memenuhi standard akademik yang ditetapkan. Bahagian ini menguraikan secara lebih mendalam bagaimana artikel ini boleh dirujuk menggunakan gaya APA dan kenapa ia penting dalam penulisan ilmiah. Dan untuk kepentingan format APA dalam penulisan akademik, format APA digunakan secara meluas dalam bidang komunikasi, pendidikan, fisiologi, sains sosial, dan penulisan penyelidikan umum. Dan dalam tugasan akademik, kepatuhan kepada APA membuktikan bahawa pelajar dapat menghormati hak intelek penulis asal, mengelakkan plagiat, menggunakan sumber secara beretika, memberi peluang pelajar menjejak kembali sumber asal, dan menunjukkan kredibiliti dan profesionalisme baik akademik. Tanpa rujukan yang tepat, sesebuah tugasan boleh dianggap tidak sah, tidak akademik, atau tidak boleh dipercayai dari segi kebenaran maklumatnya. Dan untuk struktur rujukan dalam APA ke-7, rujukan artikel seperti artikel yang dianalisis perlu memerlukan elemen berikut. Yang pertama ialah nama penulis, kedua ialah tahun, bulan, hari penerbitan, ketiga ialah tajuk artikel dalam itali, keempat ialah nama laman web ataupun organisasi penerbit, dan kelima ialah URL yang sah dan boleh diakses. Rujukan yang sebenar untuk artikel ini ialah /2025 September 11 positifnya integrasi teknologi, iaitu tajuknya, dan juga organisasi penerbit dan juga URL yang disahkan. Setiap bahagian mesti ada tujuannya, boleh refer ke bawah. Dan untuk ketepatan petikan dalam teks, in-text citation, dalam APA, dua jenis petikan digunakan. Yang pertama ialah petikan naratif, sebab dia digunakan apabila nama penulis dimasukkan dalam ayat. Dan untuk kedua ialah petikan kurungan. Dia diletakkan di hujung ayat. Boleh lihat contoh. Kedua-duanya penting untuk mengesahkan sumber maklumat, mengelakkan pelajar dan juga membuktikan bahawa pelajar merujuk kepada teks asal. Dan keempat adalah analisis ketepatan artikel sebagai sumber akademik. Walaupun artikel ini bukan jurnal penyelidikan, ia masih dianggap sumber sekunder yang disahkan dalam tugasan. Kerana dia boleh diterbitkan oleh organisasi yang disahkan seperti MCCA
dan dia mengandungi maklumat faktual, memberikan perspektif industri benar, ditulis secara profesional dan mempunyai tarikh penerbitan yang jelas. Dalam APA, selagi sumber itu mempunyai penulis, mempunyai tarikh, diterbitkan oleh organisasi yang boleh disahkan dan juga mempunyai URL yang stable. Analisis ketepatan rujukan artikel ini menjadi kelima punya, sebab ia mempunyai kekuatan dan kelemahan secara asing-asing. Dan untuk kekuatan ialah dia ada penulis jelas, tarikh penerbitan yang lengkap, organisasi penerbit dapat dikenal pasti, URL stable dan sah, dan juga artikel tidak bersifat pribadi ataupun blog individu. Dan kelemahannya ialah artikel tidak mempunyai doi, tetapi ini normal untuk artikel web. Tidak mempunyai rujukan dalam teks kerana ia artikel awal tapi bukan akademik. Dan untuk akhirnya ialah maklumat teknikal dia disokong data empirical. Untuk kesalahan lazim belajar semasa menulis APA, pelajar sering melakukan kesilapan seperti tidak meletakkan dicapai dah pada ataupun dicapai pada. Yang kedua ialah tidak mengitalikan tajuk. Ketiga ialah meletakkan titik selepas URL. Keempat ialah tidak selarikan margin dan spacing. Dan kelima ialah tidak menggunakan tahun yang tepat. Untuk kepentingan ketepatan APA terhadap markah tugasan, pensyarah menilai ketepatan rujukan kerana ia menunjukkan keupayaan belajar mengesahkan maklumat, kemahiran menilai sumber secara kritikal, mempunyai keupayaan mengikut standard akademik, integriti penulisan dan ketelitian dalam kerja ilmiah. Format APA bukan sekadar formaliti sebab ia adalah bukti kebolehan pelajar menghasilkan kerja penyelidikan yang sah. Dan untuk perbandingan dengan gaya penulisan lain, artikel ini boleh dirujuk menggunakan gaya lain, tetapi APA dipilih kerana lebih ringkas, sesuai untuk sains sosial, mempunyai pendekatan tarikh yang memudahkan rujukan maklumat semasa dan juga lebih teratur untuk artikel web. Untuk implikasi kepada tugasan pelajar dengan menulis rujukan dan petikan yang tepat, tugasan mendapat kredibiliti tinggi, analisis lebih sah dari segi akademik, memudahkan pensyarah mengesahkan sumber, menyokong keutuhan hujah pelajar dan juga mengelakkan penaliti ataupun markah tertolak. Untuk contoh aplikasi APA dalam tugasan ini, berikut ialah contoh bagaimana artikel digunakan dalam analisis. Boleh refer. Dan ini menunjukkan tugasan anda menggunakan sumber secara tepat, beretika dan sah menurut piawaian APA. Dalam bahagian ini ialah 3.3 kejelasan dalam penulisan artikel. Kami mempunyai 5 untuk penilaian penulisan artikel, iaitu penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan secara ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif, dan seterusnya langkah dalam penulisan yang teratur. Dalam 3.3.1 iaitu penilaian penulisan artikel yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Artikel ini memperlihatkan penggunaan bahasa bersifat komunikatif tetapi formal. Selaras dengan fungsi laman cyber consumer sebagai platform penyebaran maklumat kepada masyarakat, bahasa formal dapat dilihat melalui pilihan istilah teknikal seperti integrasi teknologi, kecerdasan buatan AI, penteritan LOT, analitik, trend dan manipulasi maklumat. Istilah-istilah ini bersifat baku dan digunakan dalam konteks industri pembinaan serta keselamatan data. Hal ini menunjukkan penulisan berada dalam rakam rasmi. Walaupun formal, gaya bahasa masih komunikatif kerana penulis memilih struktur ayat yang tidak terlalu akademik dan masih mudah difahami pembaca umum. Bahasa yang digunakan tidak mengandungi unsur selanggar, kata percakapan harian atau metafora yang boleh mengganggu kefahaman. Sebaliknya, penulis mengekalkan nada informatif dan profesional konsisten ke tengah fungsi artikel sebagai laporan mengenai perkembangan teknologi. Di samping itu, penggunaan kata kerja seperti memantau, merekod, menggabungkan, menuntut, pematuhan, mengurangkan risiko, menggambarkan komunikasi yang jelas dan langsung, iaitu ciri utama bahasa informatif. Keseluruhannya, bahasa yang digunakan bersifat padat, sopan dan relevan dengan konteks industri, membuktikan penguasaan ragam bahasa formal.
Dalam bahagian ini adalah penulisan secara objektif. Penulisan artikel ini bersifat objektif kerana penulis banyak menggunakan gaya pelaporan. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan frasa seperti katanya, beliau berkata dan menurut yang menunjukkan maklumat bukan daripada pendapat peribadi tetapi dilaporkan daripada tokoh tertentu iaitu naib pengerusi MCCA iaitu Azrul Jafri Azmi. Objektiviti ini juga diperkuat melalui penggunaan orang ketiga. Contohnya, tenaga kerja menerima limpahan manfaat, ancaman terhadap maklumat wujud dan penggunaan AI menuntut pemantauan. Bentuk ayat ini mengelakkan unsur dari diri penulis iaitu tiada saya, kami dan pendapat saya. Hal ini menjadikan maklumat kelihatan neutral dan tidak bias. Selain itu, artikel ini menampilkan kedua-dua sisi isu, iaitu manfaat integrasi teknologi seperti peningkatan keselamatan dan produktiviti, serta risiko seperti eksploitasi maklumat dan cabaran keselamatan cyber. Pendedahan seimbang antara manfaat dan risiko menunjukkan penulis tidak menonjolkan hanya satu sudut. Hal ini membuktikan bahawa penulisan objektif dan berasaskan pemerhatian serta fakta industri. Keseluruhan gaya naratif bersifat realiti, bebas emosi dan tidak sensasional, menjadi penulisan selari dengan ciri komunikasi objektif yang lazim dalam artikel, teknikal dan informatif. Dalam bahagian ini iaitu penulisan ayat yang jelas. Artikel mempamerkan ayat-ayat yang umumnya jelas dan tersusun, membolehkan pembaca memahami maklumat teknikal tanpa kekeliruan. Penulis menggunakan struktur ayat yang stabil iaitu subjektif, subjek dan predikat. Contohnya, data digabungkan dengan bacaan berarti boleh pakai. Penggunaan AI dalam industri pembinaan menuntut pematuhan yang kuat yang ketat. Ayat-ayat seperti ini memudahkan pembaca mengenal pasti tindakan dan pelakunya. Dari segi las bahasa, penulis memilih kata yang tepat dan bersifat konkret seperti haba, kelembapan, postur, getaran, analitik, pemantauan. Kata konkret sebegini membantu pembaca membayangkan proses teknologi yang sedang dihuraikan. Walaupun beberapa ayat agak panjang, penulis tetap mengekalkan kejelasan melalui penggunaan tanda baca dan pemisahan idea menggunakan koma serta klausa relatif. Sebagai contoh, dalam penjelasan tentang sensor LOT, idea disusun dalam bentuk senarai tindakan, iaitu memantau haba, keletihan dan postur serta merekod getaran, yang membolehkan pembaca mengikuti area maklumat tanpa kehilangan fokus. Gaya ayat jelas kerana penulis mengelakkan ambiguity, memastikan setiap konsep teknologi diperjelas melalui fungsi atau hasil penggunaannya. Ini menunjukkan komitmen untuk menyampaikan maklumat secara mudah difahami meskipun topik bersifat teknikal. Dalam bahagian ini adalah perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Artikel ini menunjukkan perkembangan idea yang tersusun secara logik dibuktikan melalui urutan yang progresif, iaitu bermula daripada gambaran umum tentang integrasi teknologi dalam industri pembinaan diikuti seperti aplikasi, manfaat, risiko dan akhirnya hala tuju masa depan. Dalam koheren, setiap barengan membawa satu fokus jelas. Dalam barengan satu, membincangkan konteks integrasi teknologi secara umum. Dalam perenggan 2, menghuraikan penggunaan AI, data dan sensor secara lebih spesifik. Dalam perenggan seterusnya, menjelaskan manfaat kepada keselamatan dan produktiviti. Perenggan selepas itu beralih kepada isu keselamatan data dan ancaman eksploitasi, dan bahagian akhir mengulas pelaporan dan prospek masa depan tapak pindah-pindah. Urutan tema menunjukkan kesinambungan idea yang kukuh. Dalam kohesi, artikel menggunakan beberapa mekanisme kohesi, iaitu penentang wacana seperti di samping itu masa depan pula,
yang menghubungkan peralihan antara konsep manfaat. Dan kedua ialah pengulangan istilah penting iaitu AI, data, sensor untuk membantu mengekalkan fokus artikel. Yang ketiga ialah rujukan konsisten kepada subjek sama seperti industri, pembinaan dan keselamatan pekerja untuk memastikan pembaca tidak hilang arah. Dalam kelima, langkah penulisan yang teratur. Struktur artikel ini menunjukkan perancangan penulisan yang kemas dan sistematik. Penulis memulakan artikel dengan pendahuluan yang memberikan gambaran besar tentang revolusi teknologi dalam industri pembinaan. Langkah ini berfungsi sebagai konteks awal, membolehkan pembaca memahami mengapa integrasi teknologi relevan. Seterusnya, penulis menyusun maklumat mengikut langkah-langkah yang saling berkaitan, iaitu pengenalan kepada integrasi teknologi dalam sektor pembinaan, penerangan dengan teknologi yang digunakan, huraian tentang manfaat kepada keselamatan dan produktiviti pekerja, pembentangan risiko dan ancaman keselamatan data, dan penutup yang menghubungkan penggunaan teknologi kepada masa depan sektor pembinaan serta kepentingan pelaburan digital. Urutan ini mencerminkan langkah penulisan yang mengalir daripada umum, khusus, penilaian serta ke masa depan. Pendekatan seperti ini lazim digunakan dalam artikel informatif kerana memudahkan pembaca mengikut isi secara berperingkat. Struktur artikel yang linear dan teratur ini juga menunjukkan penulisan mempunyai rancangan penulisan sebelum membentuk isi lengkap. ialah perbincangan lanjut iaitu analisis mendalam. Bahagian lanjutan ini merangkumi konsep integrasi teknologi dalam IR dan juga revolusi 4.0, penggunaan AI secara teori dan praktikal. Ketiga ialah peranan IoT dalam keselamatan industri. Keempat ialah perbandingan industri Malaysia vs luar negara. Kelima ialah implikasi sosial ekonomi. Keenam ialah risiko teknologi secara terperinci. Ketujuh ialah isu etika dan privasi data pekerja. Kelapan ialah cabaran latihan dan adaptasi pelajar pekerja. Dan kesembilan ialah analisis wacana iaitu pendekatan pragmatik dan semantik. Dan yang keakhir ialah penilaian menyeluruh keberkesanan artikel. Kesimpulannya, artikel positifnya integrasi teknologi menampilkan penjelasan yang jelas, tersusun dan relevan berkenaan manfaat teknologi moden dalam meningkatkan keselamatan dan kecekapan dalam industri pembinaan. Jika dihuraikan melalui 3 aspek tugasan iaitu keutuhan wacana, ketepatan rujukan APA, dan kejelasan penulisan, artikel ini mempunyai banyak kekuatan. Walaupun terdapat beberapa ruang penambahbaikan dalam aspek keseimbangan hujah dan pembentangan risiko teknologi dengan lebih mendalam. Analisis komprehensif seperti ini membolehkan pembaca memahami bukan sahaja isi artikel, tetapi juga kualiti penulisannya dan implikasi kepada dunia sebenar. Dalam bahagian ini iaitu 6.0 rujukan. Kami ada 5 ini adalah rujukan bagi analisis menyeluruh artikel bagi artikel inilah. Yang pertama ialah sumber artikel utama, yang kedua ialah buku panduan gaya APA, ketiga ialah penulisan akademik dan kejelasan bahasa, keempat ialah keberkesanan, komunikasi dan keutuhan wacana, dan terakhir teknologi dan kesannya dalam dunia kerja.